Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Nurdiana Liana binti Hairi dari PSMP Pendidikan Khas 2 ambilan Jun 2020, elektif kelas Seni Kumpulan 2 akan membentangkan portfolio asas membentuk dan membuat binaan dan mengenal kraf tradisional. Baiklah, pembentangan saya kali ini mengandungi 8 perkara, iaitu yang pertama adalah pengenalan. Yang kedua, saya akan membentangkan tentang tema portfolio pada kali ini, iaitu buah-buahan, lakaran sumber ilham, lakaran perkembangan idea, kajian komposisi, kajian warna dan teknik, produk akhir serta rujukan. Seterusnya adalah yang pertama, pengenalan. Baiklah, apa itu membentuk dan membuat binaan? Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, membentuk adalah kegiatan menjadikan sesuatu mengikut bentuk yang tertentu, manakala membuat binaan pula adalah menyusun atau membina benda. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa membentuk dan membuat binaan adalah proses penghasilan objek tiga dimensi yang bersifat konkret, berisi padu, mempunyai pandangan sisi daripada atas, kanan, kiri dan bawah. Apa itu kraf tradisional? Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, kraf adalah mengenal adalah dapat mengetahui atau mengecam sesuatu, manakala kraf pula adalah perusahaan yang memerlukan kemahiran, terutamanya kemahiran menggunakan tangan, dan tradisional pula adalah bersifat atau mengikut tradisi turun-temurun. Baiklah, mari kita lihat kembara seni iaitu produk 3D dan kraf tradisional di sekeliling saya. Baiklah, yang kedua adalah tema buah-buahan. Baiklah, antara buah-buah yang terdapat di Malaysia adalah antaranya lah buah tengkai, iaitu merupakan pokok menjala iaitu yang memanjat dan melata yang berasal dari selatan Afrika. Buah tembikai ini mempunyai kulit yang licin dan isi yang selalunya merah, berair dan manis. Yang kedua adalah buah kiwi, iaitu berasal dari China yang mempunyai kulit coklat muda yang nipis, berserabut tetapi boleh dimakan dan isi hijau muda atau keemasan dengan biji kecil yang berwarna hitam. Buahnya mempunyai tekstur yang lembut dengan rasa manis dan unik. Seterusnya adalah buah anggur. Buah anggur ialah tanaman saka yang hidup lebih dari 2 tahun. Ia adalah buah-buah yang menjala yang menghasilkan buah berbentuk bulat. Buah gugusan ini datang dari dalam pelbagai warna termasuk warna-warna merah, ungu, biru sampai ke kuning dan hijau. Yang terakhir adalah buah nanas iaitu yang mempunyai 30 atau lebih daun yang panjang, tajam, mengelilingi batang yang tebal, mempunyai saiz buah yang besar, mata buah yang rata dan isi yang berwarna kuning pucat dengan kandungan gula dan asid yang tinggi. Jadi, kita teruskan pula dengan lakaran sumber ilham. Ini adalah antara lakarannya iaitu menggunakan alat dan bahan iaitu pensel dan kertas lukisan. Lakaran ini menggunakan pelbagai garisan seperti garisan tebal dan nipis untuk menghasilkan tone dan ruang.
Jalinan tampak dan rupa organik yang digunakan melakar buah temikai dengan ciri-cirinya. Kepelbagaian ton dan saiz objek mewujudkan ruang dan arah cahaya yang menarik perhatian sesiapa yang melihat. Baiklah, yang kedua adalah alat dan bahan yang menggunakan pensel, pensel warna dan kertas lukisan. Objek ini menunjukkan satu bahagian buah temikai yang telah dibelah isinya. Warna yang digunakan oleh ialah warna asas merah dan warna tertiar hijau. Jika dilihat di sebelah kanan pula adalah alat dan bahan yang sama menggunakan pensel, pensel warna dan kertas lukisan. Objek ini menunjukkan satu bahagian kecil buah temikai yang telah dipotong dan dimakan isinya. Warna yang digunakan adalah warna asas merah dan warna tertiar hijau juga. Kemudian adalah alat dan bahan yang menggunakan krayon dan kertas lukisan. Objek ini menunjukkan sebiji buah temikai. Warna yang digunakan adalah warna tertiar hijau muda dan hijau tua. Dan yang terakhir adalah alat dan bahan krayon dan kertas lukisan, iaitu objek yang menunjukkan separuh biji temikai yang telah dibelah dan dua potongan buah temikai. Warna yang digunakan adalah warna asas merah, warna tertiar hijau tua dan muda. Ia terdapat perbezaan ton warna gelap dan cerah yang dilihat bagi mewujudkan aspek 3 dimensi. Baiklah, kemudian kita bergerak pula kepada lakaran perkembangan idea. Yang pertama adalah lakaran penuh buah temikai, kemudian buah temikai yang dibuang batangnya. Kemudian adalah kita berfokus kepada rupa dari bentuk organik kepada bentuk geometri dan penambahan pemegang pada produk. Kemudian ada penggabungan unsur anyaman pada produk dan ada juga penggabungan teknik ukiran pada produk. Dan terakhir sekali adalah kepelbagaian teknik ukiran pada produk. Tetapi apa yang saya pilih adalah produk anyaman. Baiklah, kita beralih pula kepada kajian komposisi. Yang pertama adalah saya melakar jalinan tanpa buah temikai yang dilukis secara berpusat bagi mewujudkan kelainan dan unsur tarikan. Teknik anyaman diwujudkan pada penutup produk dan pemegang berada di tengah-tengah penutup. Di bahagian kanan pula adalah jalinan tanpa yang dilakar pada buah temikai secara menegak. Teknik anyaman diwujudkan pada penutup produk dan pemegang berada di sebelah kanan dan kiri penutup. Kemudian yang ketiga adalah jalinan buah temikai yang dilukis secara melintang bagi mewujudkan kelainan dan unsur tarikan. Teknik anyaman dilukis pada penutup produk dan pemegang berada di tengah-tengah penutup secara melintang. Kemudian adalah jalinan buah temikai yang dilukis pada penutup dan teknik anyaman diwujudkan pada badan produk. Pemegang berada di sebelah kiri dan kanan penutup produk. Kita beralih pula kepada kajian warna dan teknik. Yang pertama adalah menggunakan alat dan bahan cap poster, berus dan kertas lukisan. Ia penggunaan warna tertiar hijau muda dan hijau tua yang menggunakan teknik kering atas kering. Yang kedua pula adalah alat dan bahan yang menggunakan pensel warna dan kertas lukisan. Ia menggunakan warna tertiar hijau tua dan muda. Yang ketiga adalah alat dan bahan menggunakan cat gouache dan berus dan kertas lukisan. Ia menggunakan warna sejuk seperti biru gelap, biru muda dan warna ungu. Ia menggunakan teknik basah atas basah. Dan yang terakhir sekali adalah alat dan bahan cat gouache juga, berus dan kertas lukisan. Ia menggunakan warna panas seperti warna merah, kuning dan jingga yang menggunakan teknik basah atas basah. Baiklah, kita beralih pula kepada produk akhir iaitu storage box temikai. Antara alat dan bahannya adalah yang pertama, berus mata lepeh yang digunakan untuk mewarnakan lapisan permukaan luas dan besar. Yang kedua adalah paper knife iaitu digunakan untuk memotong kertas. Yang ketiga adalah pembaris yang digunakan untuk mengukur panjang, lebar dan ketinggian bahan. Yang keempat adalah berus mata lepeh juga yang digunakan untuk mewarnakan lapisan permukaan luas dan besar. Yang kelima adalah palette yang digunakan untuk membaca warna. Yang keenam adalah hot glue gun dan glue stick yang digunakan untuk melekatkan dua permukaan apa-apa jenis bahan dengan lebih kuat dan kokoh.
Yang ketujuh adalah PVA glue yang digunakan untuk melekatkan dua jenis permukaan bahan terutamanya kertas. Yang ke-8 adalah pensel yang digunakan untuk melakar, membuat bayangan, garisan sebelum memotong bahan. Yang ke-9 pula adalah getah rambut yang terpakai digunakan sebagai hiasan produk. Yang ke-10 jangka sudut yang digunakan untuk menghasilkan ukuran bulatan yang tepat. Yang ke-11 ialah gunting yang digunakan untuk memotong bahan. Yang ke-12 adalah cat gouache yang digunakan untuk mewarnakan bahan. Yang ke-13 adalah wood filler yang digunakan untuk menutup ruangan terbuka pada permukaan. Yang ke-14 adalah kertas-kertas lama yang digunakan untuk menghasilkan stik kertas dan jalinan tampak buah tembikai. Yang ke-15 adalah tali yang digunakan untuk menghasilkan pemegang. Dan yang ke-16 adalah cardboard terpakai digunakan untuk menghasilkan bahan produk. Yang ke-17 adalah felt fabric yang digunakan untuk anyaman dan yang terakhir sekali adalah cat akrilik yang digunakan bagi menampakkan kesan kilauan dan warna yang lebih tahan lama. Langkah penghasilan produk yang pertama adalah kita akan menghasilkan stik kertas. Langkah yang terlibat adalah sediakan helaian kertas yang banyak dan menggulungkan kertas dengan menggunakan lidi agar menjadi stik. Kemudian lidi tersebut akan dikeluarkan dan kita akan gam kertas menggunakan gam PVA. Yang kedua adalah menghasilkan tapak produk. Antara langkah yang terlibat adalah stik tersebut yang kita telah buat tadi, kita sambungkan gulungan kertas supaya menjadi bulatan yang besar dan menggunakan gam PVA di hujungnya. Kemudian kita menghasilkan badan produk iaitu dengan yang pertama kita ukur dulu cardboard dengan ukuran yang dikehendaki. Yang kedua, gamkan beberapa lapisan cardboard bersama dan membentuk bulatan dengan menggunakan hot glue gun agar lebih kukuh. Selepas kita dah buat badan produk, kita wujudkan jalinan tampak buah tembikai iaitu dengan melipat beberapa helaian kertas menjadi segi empat sama dan melekatkan di sekeliling bahan produk. Saya menggunakan hot glue gun untuk melekatkan kertas-kertas tersebut. Seterusnya adalah melindungi bahan produk iaitu dengan melapisi bahan produk dengan menggunakan wood putih. Selepas 60 minit, lapiskan permukaan dengan cat akrilik berwarna hitam dengan menggunakan berus mata leping. Yang keenam adalah mewarnakan badan produk iaitu saya mengambil cat gouache kod warna 503 Cream Pale dan 560 Viridian. Saya melapiskan warna pada permukaan badan produk mengikut alur jalinan tampak buah tembikai secara bergila-gila. Yang ketujuh adalah menghasilkan penutup produk. Saya memotong cardboard menjadi bulatan dan felt fabric mengikut ukuran. Saya melapisi permukaan dengan anyaman iaitu menggunakan bahan felt fabric hijau muda dan hijau tua. Saya menggamkan anyaman tersebut dengan menggunakan hot glue gun. Yang ke-8 adalah penghasilan tali pemegang, iaitu saya mengambil tali dan menghasilkan ikatan lilit pemati biasa. Kemudian saya akan twistkan tali agar kelihatan lebih tebal dan kukuh dan saya akan gamkan pada penutup produk dengan menggunakan hot glue gun. Dan yang terakhir sekali adalah hiasan, iaitu saya menggunakan getah rambut terpakai yang diambil dan dijadikan hiasan pada penutup produk. Saya menggunakan tali untuk melilit di sekeliling produk, di sekeliling penutup produk agar hasil produk kelihatan lebih kemas. Dan ini adalah rupa akhir produk yang telah dibina pada bahagian atas tepi kiri kanan. Baiklah, itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.